Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pada hari ini kita akan pelajari RBT, iaitu Asas Reka Bentuk Pengaturcaraan tahun 5 daripada muka surat 38 hingga muka surat 44. Okey. Tengok buku teks kamu muka surat 38 dan 39. Okey. Cikgu Katrina membawa 3 orang muridnya ke pusat ekonomi digital untuk melihat teknologi robotik. Okey, nampak tak? Ini ialah pusat ekonomi digital. Okey. Nak tengok teknologi robotik. Okey, tengok budak perempuan ni cakap, "Cikgu, bagaimanakah robot ini boleh bermain bola?" Dia tanya, "Macam mana 2 ekor robot ni boleh bermain bola?" Cikgu tu kata, "Ada atur cara yang dimasukkan ke dalam mikro pengawal robot tersebut untuk bergerak sama seperti robot ini." Nampak cikgu tu pegang robot tu, dia kata sama macam robot ni juga. Dia kata ada atur cara yang dimasukkan ke dalamnya dan ada mikro pengawal dalam robot ni. Okay, 3 robot ni. Lepas tu yang budak lelaki ni pula, dia kata, "Oh, saya ingin belajar membuat pengaturcaraan supaya boleh memberikan arahan kepada robot ini." Nampak tak? Dia nak belajar membuat pengaturcaraan. Okey. Ni kan yang budak perempuan ni kata pula hebatnya. Okey. Cikgu ni kata ada atur cara dimasukkan ke dalam mikro pengawal robot. Dalam robot ni ada mikro pengawal. Okey. Mikro pengawal ni macam mana? Okey, cikgu tunjukkan kepada kamu macam mana yang dikatakan sebagai mikro pengawal. Okey. Ini ialah mikro pengawal. Mikro pengawal adalah komputer kecil pada satu chip litar bersepadu, IC. Okey. Yang ni nama dia litar bersepadu, chip litar bersepadu, IC. Okey. Dia adalah mikro pengawal. Dia ialah komputer kecil. Okey. Ada yang berbentuk panjang segi 4 tepat macam ni. Ada yang berbentuk segi 4 sama yang macam ni. Okey, dia ada banyak bentuk tapi dia ada banyak kaki yang macam ni. Nampak tak? Okey. Mikro pengawal dalam bahasa Inggeris kita panggil microcontroller. Kemudian litar bersepadu pula dalam bahasa Inggeris kita panggil integrated circuit, IC. Okey. Ini cikgu rumuskan. Okey, mikro pengawal tu apa dia? Ini cikgu rumuskan. Kamu boleh tengok kenyataan penuh di wikipedia.org. Di sana dia beritahu dengan penuh apa itu mikro pengawal. Okey. 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 Asas reka bentuk pengaturcaraan. Kita tengok ada 2 struktur penting yang kita akan pelajari. Yang pertama ialah struktur kawalan pilihan. Yang kedua ialah struktur kawalan ulangan dalam pengaturcaraan. Bila kamu tengok apa yang cikgu ajak ni, kamu tengok di mana anak panah cikgu bergerak pada masa itu. Okey. Struktur kawalan pilihan. Nampak? Ini yang pertama dalam pengaturcaraan. Yang kedua nanti ialah struktur kawalan ulangan. Nampak? 2 benda ni. Struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Okey. Dalam pengaturcaraan. Okey, cuba tengok nak. Struktur kawalan pilihan ialah satu langkah yang mempunyai 2 ataupun lebih set tindakan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Nampak tak? Ini ialah struktur kawalan pilihan. Cikgu ulang, dia ada 2 ataupun lebih set tindakan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Kita bagi contoh. Okey. Ni ada seorang ni dia nak beli air. Okey, di mesin air. Okey. Pilihan pada mesin layan diri membolehkan kita membeli minuman yang berlainan. Dia boleh pilih, ada banyak pilihan di sini. Okey. Tengok pada tahukah kamu, terdapat 3 jenis struktur kawalan pilihan. Nampak? Struktur kawalan pilihan ni dia ada 3 jenis. Yang pertama
pilihan tunggal, satu pilihan saja. Yang kedua, dui pilihan, dia ada dua pilihan. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah pelbagai pilihan. Kalau dalam mesin ni dia ada pelbagai pilihan, ada banyak pilihan air yang kita boleh pilih. Okey. Itu ialah struktur kawalan pilihan. Sekarang kita tengok pula struktur kawalan ulangan. Dia tak sama tau. Ni pilihan, yang ni ulangan. Okey. Struktur kawalan ulangan ni dia ada satu set tindakan yang sentiasa berulang-ulang sehingga syarat tersebut dipenuhi. Nampak tak? Dia berulang-ulang. Yang tadi pilihan, dia tak berulang. Yang ni dia berulang-ulang. Nampak bezanya? Ulangan dengan pilihan. Pilihan, pilih saja. Ulangan, dia berulang-ulang. Okey. Walaupun ada banyak jenis kawalan ulangan, kita akan mempelajari jenis selagi, while saja. Jadi untuk kamu darjah 5, kita akan pelajari selagi ataupun while saja. Kita tak belajar, ada banyak lagi sebenarnya. Okey. Cuba kita tengok lampu isyarat ni dan juga ambulans ni. Okey. Kawalan ulangan menjadikan lampu isyarat bertukar-tukar warna pada tempoh masa tertentu dan membolehkan pejalan kaki melintas dengan selamatnya. Nampak tak lampu isyarat ni? Dia akan bertukar-tukar warna daripada hijau jadi kuning, lepas tu jadi merah, lepas tu jadi hijau balik, lepas tu jadi kuning balik, lepas tu jadi merah. Dia berulang-ulang. Nampak tak? Jadi dalam ni dia berulang-ulang, isyarat yang bertukar-tukar warna. Okey. Lepas tu cuba tengok pula lampu kecemasan ambulans. Kawalan ulangan membolehkan lampu kecemasan van ambulans bernyala secara berturutan dan berulang. Begitu juga dengan siren yang berbunyi mengikut selama masa yang tertentu. Dia berulang-ulang. Nampak? Dia punya lampu ni akan berulang-ulang. Ada dia punya pola dia. Kiri kanan, kanan ke kiri. Dan juga lampu isyarat ini. Okey, jadi sekarang kamu dah faham dah perbezaan struktur kawalan pilihan dengan struktur kawalan ulangan. Okey, dalam pengaturcaraan. Yang pilihan untuk memilih, yang ulangan untuk berulang-ulang. Okey, atur cara yang berulang-ulang. Ni atur cara yang untuk memilih saja. Okey. Kita tengok muka surat 41 pula. Okey. Yang ni pula struktur kawalan pilihan. Kita dah belajar tadi pilihan. Dan ulangan. Kita dah belajar tadi struktur kawalan ulangan. Tapi dalam algoritma yang tadi kita belajar dalam pengaturcaraan. Okey. Pada sekarang ini kita belajar yang dalam algoritma. Dia lain sikit lah. Okay. Benda yang sama, cuma alam dia lain sikit. Okay, cuba kita tengok struktur kawalan pilihan. Okay. Okay. Jonis mengajar Alia proses untuk meminjam buku. Alia perlu masuk melalui pintu hadapan perpustakaan dan cari buku yang dikehendaki. Apabila telah menjumpai buku tersebut, Alia perlu membawa buku berkenaan ke kaunter untuk dipinjam sebelum keluar dari perpustakaan. Nampak? Dia nak pinjam, dia kena masuk perpustakaan, kemudian cari buku tu, dah jumpa buku tu, dia kena ke kaunter untuk pinjaman, kemudian dia kena keluar daripada perpustakaan. Okey, cuba tengok tata cara membuat pinjaman buku. Macam biasa, kamu di perpustakaan, kamu biasa pinjam buku. Lebih kurang sama saja. Mula-mula nombor 1, masuk pintu depan perpustakaan. Nombor 2, cari buku yang kamu nak tu. Nombor 3, bawa buku tu ke kaunter pinjaman. Nombor 4, serahkan buku dan kad perpustakaan di kaunter pinjaman. Nombor 5, semak tarikh kita nak pulangkan buku tu nanti, tercatat pada kad perpustakaan. Dan yang nombor 6, keluar dari perpustakaan dengan membawa buku yang kamu pinjam. Itu tata caranya. Mari kita lihat pseudocode. Kita ulang kaji balik langkah-langkah menulis pseudocode. Nombor 1, kita mula-mula kita kena tulis mula. Nombor 2, baca inputnya.
Yang ketiga, proses arahan inputnya. Nombor 4, papar output. Nombor 5, tulis kenyataan tamat. Itu langkah-langkah menulis pseudocode macam biasa. Cuba tengok contoh pseudocode tentang peminjaman buku daripada perpustakaan ini. Okey. Yang pertama, tulis mula. Mesti tulis mula. Masuk ke dalam perpustakaan. Tengok hurufnya, huruf besar. Namanya kod. Apa kodnya? Yang huruf besar ni. Nampak? Kod-kodnya. Okey. Kemudian, cari buku yang dikendaki. Cari ni semua huruf besar. Jika buku dijumpai, maka pergi ke kaunter untuk dipinjam. Dah pinjam dah? Tamat jika keluar dari perpustakaan. Jadi, dia jadi tamat. Nampak? Dia kena ada mula, dia kena ada tamat. Itu ialah pseudocode, menggunakan kod-kod yang tertentu. Okey, kemudian cuba tengok carta alir yang lagi kita senang nak faham. Paling senang faham bila kita tengok carta alir. Okey. Carta alir ada mula. Lepas tu masuk ke perpustakaan. Lepas tu cari buku. Lepas tu dia ada pilihan di sini. Nampak kawalan pilihan kan? Dia ada pilihan di sini. Jumpa buku yang dikehendaki. Kalau ya jumpa, pinjamlah buku tu. Lepas tu keluar dari perpustakaan, tamat. Kalau tak jumpa, tak ada pilihan lain. Tidaklah, tak jumpa lah. Jadi tak jumpa, keluar perpustakaan juga. Nampak tak? Ini ialah struktur kawalan pilihan. Dia tak berulang. Dia tak jumpa, dia keluar terus. Dia jumpa pun dia pinjam, dia keluar. Nampak tak bezanya? Okey. Tahukah kamu, struktur kawalan jika hanya akan melaksanakan sesuatu pernyataan jika didapati benar. Nampak jika ni? Okey. Tamat jika keluar. Dia jadi tamat jika keluar perpustakaan. Nampak tak? Jika didapati benar. Yang tu maksudnya. Okey, jika. Okey. Kita dah pun belajar struktur kawalan pilihan dalam algoritma. Kita dah pun belajar struktur kawalan pilihan dalam pengaturcaraan. Kita dah belajar struktur kawalan ulangan dalam pengaturcaraan. Sekarang kita nak pelajari pula struktur kawalan ulangan dalam algoritma. Okey. Cikgu baca. Tadi kita dah belajar ni kan? Struktur kawalan pilihan dalam algoritma. Sekarang kita nak pelajari pula struktur kawalan ulangan dalam algoritma. Okey. Jonis dan rakan-rakan dia ada latihan sukan di padang sekolah. Mereka perlu beratur di trek larian. Trek larian tu tempat kita nak lari lah. Okey. Cikgu mengarahkan mereka agar membuat larian sebanyak 3 pusingan untuk memanaskan badan. Okay, kita tengok pseudocode dulu. Menggunakan kod. Okay. Mula. Beratur di trek larian. Kemudian berlari perlahan mengelilingi trek. Selagi tak cukup 3 pusingan, teruskan larian. Tamat selagi. Ni, selagi apa semua ni, selagi sampai teruskan larian ni, dia jadi tamat. Tamat selagi, jadi tamat. Okey. Carta alir. Kita ulang kaji balik. Carta alir ni. Simbol. Simbol ini namanya simbol terminal. Mula atau tamat. Mula ataupun tamat. Okey, nama dia terminal. Fungsinya untuk permulaan atau penamat sesuatu aturcara, sesuatu carta alir. Untuk mula ataupun tamat. Itu fungsinya. Simbol yang ni pula, okay, dia herald macam ni, ialah simbol input atau output. Fungsinya, dia nak baca input atau memaparkan output. Ini input output. Simbol ini, okay, ialah simbol proses. Dia 4 segi tempat. Simbol proses. Fungsinya untuk mengarah arahan untuk memproses input. Nampak tak? Apa input yang dia nak proses? Ini beratur. Okey. Arahan untuk memproses input. Ini arahannya. Berlari.
Okey, apa arahannya ni? Nak proses dia, teruskan larian. Nampak tak? Ini ialah arahan untuk memproses input. Nampak 3 ini. Okey. Lepas tu yang lambang macam ni, simbol begini ialah syarat. Ia untuk menguji syarat, sama ada jadi ya ataupun tidak. Ini syaratnya. Belum cukup 3 pusingan, kalau ya buat apa, kalau tidak buat apa. Okey. Dan akhir sekali ialah aliran aktiviti. Ini anak panah ni ialah aliran aktiviti, menunjukkan aliran aktiviti. Okey, kita dah ulang kaji tentang simbol dalam carta alir. Kita dah ulang kaji tentang cara-cara menulis pseudocode. Okey. Okey. Kita tengok carta alir ni. Okey. Mula. Beratur di trek larian, berlari perlahan mengelilingi trek. Tengok syarat dia. Belum cukup 3 pusingan, ya belum cukup lagi. Kalau belum cukup lagi, teruskan larian. Nampak dia berulang ni, dia berulang. Dah lari dah. Tengok, belum cukup 3 pusingan, ya belum cukup lagi. Dia ulang balik, teruskan larian. Nampak tak? Sampai cukup 3 kali, dia jadi tidak. Maknanya jadi tamat. Nampak tak? Itu ialah kawalan ulangan. Dia berulang-ulang. Okey. Yang tadi itu kawalan pilihan. Dia pilih-pilih, dia tak berulang dah. Nampak? Ya atau tidak dia pilih, dia tak ada berulang dah. Tapi yang ulangan dia pilih dan dia berulang. Okey, tahukah kamu? Suatu kawalan ulangan selagi, nampak? Selagi digunakan apabila bilangan ulangan pada arahan tidak diketahui. Nampak? Selagi ini, selagi tak cukup 3, dia ulang selagi. Nampak tak? Digunakan untuk bilangan ulangan pada arahan yang tidak diketahui. Okey. Jadi itu selagi. Okey. Cuba tengok ke surat 43 sekarang. Okey. Perbezaan struktur kawalan jujukan, struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan melalui algoritma. Okey. Ingat, algoritma ni dia ada 2, sama ada pseudocode ataupun carta alir. Kita tengok pseudocode dulu. Okey. Tadi cikgu ajar kamu tentang struktur kawalan pilihan dengan struktur kawalan ulangan. Dia ada pula struktur kawalan jujukan. Yang jujukan ni yang paling senang. Dia ada 3. Ini jujukan, ini struktur kawalan pilihan, ini struktur kawalan ulangan. Tengok situasi 1. Saya hendak membancuh air teh panas. Tengok pseudocode dia. Mula, masak air, masukkan uncang teh ke dalam cawan, tuangkan air panas ke dalam cawan, masukkan sikit gula, kacau air tamat. Nampak? Dia satu arah saja. Tak payah nak pilih apa, tak payah nak ulang apa. Itu ialah struktur kawalan jujukan. Ini ialah pseudocode struktur kawalan pilihan. Dia kena pilih. Cuba kamu tengok, saya hendak membancuh air coklat panas. Hendak masukkan susu atau tidak? Dia pilih nak masukkan susu ataupun tidak. Okey, tengok dia punya pseudocode dia. Mula masak air, masukkan serbuk coklat ke dalam cawan, tuangkan air panas ke dalam cawan. Dia pilih kat sini. Jika mahu susu, maka tambahkan sedikit susu. Kemudian nak lagi, tambah. Okey, dia kata nak tambah. Okey. Tamat jika kacau air. Kalau tamat jika kacau air, maknanya tamat dah lah. Okey, jadi tamat. Okey, dia ada pilihan tapi dia tak berulang. Kita tengok pula yang last sekali. Pseudocode struktur kawalan ulangan. Mula minum air, selagi rasa dahaga, minum air lagi. Tamat selagi tamat. Nampak? Selagi rasa dahaga, minum. Rasa dahaga lagi, minum lagi. Rasa dahaga lagi, minum lagi. Dah tak rasa dahaga dah. Dia kata tamat selagi. Tamat selagi sampailah air lagi ni. Nampak tak? Itu adalah pseudocode struktur kawalan ulangan. Cikgu simpulkan di sini. Ini ialah pseudocode struktur kawalan jujukan, struktur kawalan pilihan dan juga struktur kawalan ulangan. Jom kita tengok pula dalam bentuk carta alir. Lagi senang kita nak faham carta alir. Okey.
Okey, ini carta alirnya. Okey. 3 benda tadi, sudut kawalan jujukan, sudut kawalan pilihan, sudut kawalan ulangan dalam bentuk carta alir. Lagi senang faham. Okey, mula. Kemudian masak air. Masukkan uncang teh ke dalam cawan, tuangkan air panas ke dalam cawan, masukkan sikit gula, kacau air, tamat. Nampak? Dia tak ada pilihan, dia tak ada ulangan. Cuba tengok sudut kawalan pilihan pula. Mula, masak air, masukkan serbuk coklat ke dalam cawan, tuangkan air panas, kemudian dia ada pilihan. Nampak tak? Mahu susu? Ya, mahu susu. Masukkan susu. Okey, lepas tu habislah. Mahu susu? Tidak, tak mahu dah. Jadi dia kacau air, jadi tamat. Nampak? Ini pilihan. Dan yang akhir sekali carta alir, struktur kawalan ulangan. Mula, kemudian minum air. Dia dahaga tadi, yang dahaga tadi tu. Lepas tu masih dahaga. Masih dahaga. Okey, tengok anak pun cikgu, masih dahaga. Ya, masih dahaga. Kalau masih dahaga, minum lagi. Dia patah balik masa ni. Masih dahaga lagi. Kalau ya, masih dahaga, dia minum lagi. Dia pusing kat sini, dia ulang lagi selagi dia masih dahaga. Kalau dia tak ada dahaga dah, jadi tidak lah. Jadi tamat. Nampak tak? Ini jujukan yang paling senang. Dia satu arah ni saja. Kawalan pilihan, dia ada pilihan. Dia tak berulang. Kawalan ulangan pula, dia berulang. Dia berulang, ulang-ulang kat sini. Okey. Kamu nak senang faham, buku ni dia bagi satu contoh macam mana kita nak senang faham. Okey, cikgu besarkan gambarnya. Okey. Cikgu suka buku teks mereka buat macam ni. Sebab bila mereka buat benda yang macam ni, kita senang nak faham. Okey, cuba tengok. Struktur kawalan jujukan boleh difahami seperti sebuah kereta. Nampak? Ni sebuah kereta ni yang dipandu di jalan yang lurus. Nampak? Dia pandu jalan yang lurus. Dia tak ada pilihan, dia tak ada ulangan. Nampak tak? Itu struktur kawalan jujukan. Bagi kawalan pilihan pula, pemandu boleh memilih jalan menuju destinasi. Nampak? Ini jujukan, ini pilihan. Struktur kawalan pilihan. Kereta ni, dia boleh pilih nak ke kiri ke ataupun nak ke kanan. Nampak tak? Senang. Kemudian yang akhir sekali, bagi kawalan ulangan pula adalah seperti kereta F1 yang sedang berlumba di litar dan akan berhenti apabila syarat bilangan pusingan selesai. Nampak? Yang ni. Litar F1 ni, dia pun berlumba. Dia lumba, habis litar ni dia pusing balik. Dia lumba, kemudian dia lumba lagi. Dia pulang, ulang sampailah cukup bilangan pusing dia. Dia ulang balik. Nampak tak? Ini seperti struktur kawalan jujukan, ini seperti struktur kawalan pilihan, dan ini pula seperti struktur kawalan ulangan. Nampak? Senang saja. Jadi nanti kamu akan jawab Google Form, soalan Google Form nanti berkenaan dengan apa yang kita pelajari ini semua. Okey, jadi kamu pun jawab dengan betul dan tengoklah berpandukan buku teks, muka surat buku teks yang cikgu tampalkan di dalam Google Form tu nanti. Sekian, terima kasih.